Tajuk kita begini ialah bermainan dengan anak. Ya, tajuk kita hari ini. Masih dengan mainan dalam keluarga juga, tapi antara parent dengan anak-anak. Dan mainan ni mainan yang free tapi mengeratkan silaturahim dalam keluarga dan kasih sayang dengan anak-anak. Ini cukup penting sebab apa yang dalam keluarga itu ibu bapa bermain dengan anak-anak ni, dia ingat sampai dia tua. Salah satu perkara ditimbulkan ialah kerana bila saya sendiri melihat anak-anak kecil ditinggalkan keseorangan menghadap handphone, saya risau tengok. Mereka menghadap handphone tanpa diawasi oleh sesiapa. Umur 2 tahun, 3 tahun, memanjang depan handphone. Jadi kalau kita biarkan mereka, memang mereka seronok. Dan sebab itulah mereka tak ganggu ibu atau ayah yang buat kerja. Ini mainan ni mahal, tetapi memberi kesan negatif yang besar dan juga dari segi kesihatan. Jadi apa dia antara kesannya? Dari kesannya satu, dia mengganggu perkembangan otak dan perkembangan fizikal anak-anak. Sebab anak-anak kecil ni kena banyak bergerak. Jadi dia banyak sedentary. Jadi melawan fitrah perkembangan dia. Jadi kita jangan membantukan fitrah perkembangan dia. Yang dikatakan kanak-kanak ni dia mesti bergerak, berjalan, berlari, bercakap dengan parent, merangkak dan sebagainya. Jadi ada pergerakan, bukan sedentary. Bukan sedentary. Ya, berbalik pada tadi soal bila saya tengok anak-anak memanjang, ditinggalkan seorang untuk bermain handphone menghadap skrin tanpa pengawasan, dibiarkan. Mereka semakin hari semakin cerdik. Cerdik macam mana? Cerdik mencari bahan-bahan program-program dalam handphone itu untuk cerita kartun, game dan sebagainya. You bayangkan umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun solid dibiarkan dengan handphone tiap-tiap hari. Maka apabila dia besar kelak, itulah yang dia nak. Handphone. Kita bagi buku, dia tak nak. Ini masalahnya. Jadi mak ayah kena bagi perhatian bab ini. Memanglah mak ayah sibuk, semua orang sibuk. Sibuk ni benda tak akan habis. You will be busy till the end of your life. Tak akan habis. So sementara itu kita kena cari jalan, berusaha untuk menangani kesibukan itu. Kita akan pecahkan mainan dalam keluarga ni, satu indoor dan kedua outdoor. Kami akan jadi maknanya kita akan cari jalan, mak ayah akan cari jalan untuk bermain dengan anak. Cari masa. Paksa diri cari masa bermain dengan anak agar anak spend masa itu lebih produktif dan bukanlah negatif. Ya, tidak rugi kalau ibu bapa bermain dengan anak, dia akan menimbulkan satu joyful dalam keluarga. Jadi kita akan, anak-anak rasa gembira, kita sendiri pun rasa gembira. Inilah rahmat yang kita dah tinggal lah. Kerana smartphone kita tinggal benda perkara ini. Perkara ini sedangkan perkara ini free tapi memberi kesan yang sangat membahagiakan bagi dalam keluarga. Okey, kita pergi apa mainan dalam indoor ni. Saya boleh yang free tak payah beli. Bergomol dengan anak. Ataupun sekarang kata bergusti dengan anak. Saya ingat lagi bila anak saya kecil-kecil, saya selalu bergusti dengan mereka. Mereka cukup enjoy. Kita kena bobok kalah lah. Jangan bagi menang selalu. Yalah, satu lawan empat. Satu lawan empat kita boleh menang, tapi kita kena pura-pura kalah. They will enjoy it all the time. They remember it till their youth, till the end of their life. Dia anak-anak ni dia takut, ada seronok, ada lepas tu dia nak cari dia akan berfikir macam mana dia nak attack ayah dia ni. Jadi dia buka minda macam mana satu yang benda kita kena bagi anak bermain, buka minda dan juga bagi dia berani. Jadi maknanya kita kerja jalan untuk bersama anak kita buat benda yang tak kena duit, benda yang free, but they really enjoy it very very much. Apa dia lagi Puan Khadijah? Daripada tengok TV panggil anak berguling ramai-ramai dekat kapet. Ini pun best. Dia rasa satu dia rasa macam satu seronok berguling. Berguling kat kapet. Dia boleh imagine dia as a ball. Lupakan kotor ke baju kotor, itu boleh basuh.
Tapi emosi anak, kekirangan anak tu tak boleh je cari ganti. Okey. Satu lagi main hide and seek. Jadi Hide and seek. kalau orang putih ni dia peekaboo je. Tapi yang bagusnya dalam rumah tu main hide and seek dengan anak-anak. Sembunyi balik curtain, sembunyi balik pintu, sembunyi balik dinding. Jadi anak ni ada curiosity. Masa kecil-kecil curiosity dia cukup tinggi. Kita nak bagi dia kembangkan curiosity sebab ini akan menambahkan kognitif otak dia. Macam mana nak cari, kat mana. Jadi dia berbagai tempat dia akan fikir. Ini dia panggil spatial. Spatial. Keluarkan. SPATIAL. Jadi kembangkanlah pemikiran otak anak-anak ni. Okey. Cuba cerita dulu kalau outdoor pula dulu duk main hujan dengan anak-anak. Okey, outdoor ada satu pengalaman yang saya ingat, semua anak saya akan ingat sampai sekarang. Umumnya satu hari itu lebih kurang pukul 5 petang, saya baru balik pejabat. Hujan lebat, memang terlalu lebat. Saya tengok di padang bola USM tu banjir. So I got an idea. Saya balik rumah, saya setelah sembahyang asar, anak asar semua kata, "Okay everybody, let's go and play in the rain." Terkejut dia orang. Sebab nak main dalam hujan. Yang terkejut. So naik kereta, park dekat dengan padang bola, kami pergi main dalam hujan. Main berenang dalam air banyak di padang bola itu. Ramailah ketika itu. Jadi they really enjoy pusing-pusing berguling-guling dalam air itu. They really enjoy it because itu the first experience that they encounter doing such things. Now, apa yang buat mereka seronok? Beberapa bulan kemudian, salah satu anak saya, anak yang kedua, namanya Nabilah. Dia kata, ayah, next week is my birthday. Birthday-nya kata. So kakak nak hadiah apa? Tak nak hadiah apa kakak? Kakak apa pun tak nak. Kakak nak satu saja hadiah. Kita balik bermain dalam hujan di depan padang bola. Maknanya dia really appreciate it very very much. So maknanya mak dan ayah sekalian bermain dengan anak, cari ke lapangan, bermain di mana sajalah, di padang bola ke, di tepi tasik ke, dekat-dekat dengan pantai ke, bermain dengan anak. Memang mereka seronok, they enjoy it very much. So ini semua percuma, free of charge. Tak payah bayar duit apa-apa. Okey, saya nak cerita pula pengalaman saya bermain snowball. Snowball ya. Dan masa tu doktor buat PhD dekat ESSEC. Jadi saya hantar anak saya pagi, ayah hantar ke sekolah. Petang saya kena pergi ambil anak balik. Ada 4 orang anak saya bersekolah masa tu. Kami duduk di kampung nama Fordham. Ya. Masa tu salji turun punya lebat. Macam bulu ayam turun. First time tengok, bestnya. Lepas tu dah di atas permukaan semua dah lebih kurang macam 6 inci dah. Salji. Salji dah. Jadi anak saya dah keluar sekolah tu, dia buat bola-bola salji baling kat kawan. Saya tengok teruja, saya pun buat bola-bola baling ke anak saya. Kami lawan baling sambil balik jalan ke rumah, baling-baling dengan kawan-kawan dia. Seronok, jadi kami jadi rasa gembira pula dengan kawan-kawan dia. Walaupun kami baru duduk situ tak sampai sebulan, tetapi rasa mesra dengan duduk di kampung orang putih. Fordham, kampung putih. Jadi rasa mesra dengan anak-anak itu, sedangkan kami saja bukan orang putih lah orang kata. Tapi dengan permainan bola salji saja, mereka jadi rapat dengan kami. Itulah rahmatnya kalau kita menggunakan alam, kita bersilaturahim dengan cara permainan. Yang bagusnya sebab tangan kita ni, anak-anak ni, kita kena develop dia punya skill, fine motor skill. Skill. Di samping menulis, tapi bila main dengan pasir semua juga, dia akan menggerakkan jari-jari dia sambil menggunakan otak nak membentuk image-image. Jadi satu lagi episodnya lagi bila kita panjat Penang Hill. Ya, betul-betul saya lupa tu. Panjat Penang Hill. Selalulah panjat Penang Hill. Cuba cerita sikit pengalaman Puan Khadijah. Okey, kami panjat semua satu keluarga. Yang mana kuat dia jalan dulu, dan semua ke atas, dan saya dengan anak nombor 6. Dia ni dia macam penat sikit lah. Dia ada macam panggil apa penat lah.
Asma. Asma, ha. Jadi kami dua lah ke belakang. Terus saya kata, cepat, jalan. Saya tolak belakang dia. Dia jalan masa bukit tinggi ni, Bukit Bendera, nak sampai ke satu tempat yang, tempat, dia dah tahap kan sampai tempat tu. Dia dah tak larat dah. Saya tolak dia. Kemudian saya kata, tak apa Amin. Tu jalan. Lepas dia kata dia tak boleh. Bila dia langkah ke depan, dia ghostan dua langkah. Saya nak kena jaga belakang dia. Lepas tu saya kata, mari kita merangkak. Saya merangkak dengan dia. Merangkak. Kemudian duduk berehat sat. Kemudian kami bangun balik. Jalan balik. Sampai ke stesen pertama. Jadi ini pentingnya kita ibu bapa kita bagi motivasi ke anak. Jadi saya masih ingat lagi macam mana keraan tu. Jadi sampai juga ke stesen dia. Jadi kita nak bagi anak-anak ni kena kuat. Kita jangan mengalah anak walaupun ada masalah kesihatan, kita cuba bantu juga kuatkan. Dan yang lain tu memang dah sampai sana. So kita tak kira siapa menang, tapi yang kira kita sampai mencapai tahap yang diperlukan. Jadi working as a team in the family. As a team, dan juga kita ada ketahanan yang tinggi, motivasi yang tinggi. Inilah nak bantu anak. Anak-anak bila di universiti, dia bila belajar, bila susah, dia tak give up. Jadi kita nak anak jangan give up. Jadi inilah permainan-permainan yang membantu anak mengasuh dia punya jati diri, akhlak dia punya kekuatan semangat dia. Kita nak itu. Jadi maknanya mak ayah sekalian, the main point this morning is that we should spend a lot of time, banyak masa dengan anak. Jangan biar mereka asyik dengan gadget. Gadget itu menjahanamkan masa depan mereka, sebab gadget ni banyak sangat negatif impactnya. Esok dia akan bazir masa, dia akan masuk laman-laman yang tak senonoh, dia akan jumpa kawan-kawan yang ada pedofilia sebagai contoh, dan juga stranger yang akan cuba nak menipu mereka, dan macam-macam. Buang masa main game hingga pembelajaran jadi benda secondary, benda nombor dua. So diabaikan. So mak ayah try to spend masa dengan anak free of charge. Cuma yang perlu ialah MASA. Macam saya cakap dalam minggu lepas, saya kata satu kata-kata oleh Zig Ziglar. For a child, love is spelled TIME. Bagi kanak-kanak masa itu dieja bukan bagi kanak-kanak kasih sayang dieja MASA. So spend masa dengan mereka. Baik.